Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifaraudah binti Ismail. Nombor matrik A21A2856, kelas L1. Tujuan saya melakukan video ini adalah untuk peperiksaan akhir semester 2 bagi subjek memahami pengguna perucitan. Oleh itu, saya memilih satu sikap objek iaitu produk. Saya akan membuat penerangan tentang satu produk yang saya yakin dikenali oleh ramai orang, iaitu produk Nescafe. Produk Nescafe ini merupakan produk yang berada di bawah jenama Nestle. Okey. Sebelum saya memfokuskan dengan lebih mendalam lagi tentang produk Nescafe ini, saya akan menerangkan serba sedikit tentang riwayat perjalanan Nescafe dan bagaimana wujudnya jenama Nescafe ini. Okey, pada tahun 1929, Nestle dipercayai untuk membantu menjaga sisa biji kopi dari Brazil yang merupakan akibat dari runtuhnya Wall Street. Jadi terdapat seorang pakar kopi iaitu Max Morgenthaler. Ia menjalankan satu misi untuk menciptakan secangkir kopi yang dapat dinikmati banyak orang hanya dengan menambahkan air sahaja. Kemudian, Max beserta dengan kelompok-kelompoknya pun berusaha mengerahkan segala upaya untuk dapat menghasilkan satu inovasi yang baharu bagi mengeluarkan produk kopi instan agar dapat dipertahankan cita rasanya daripada hasil biji kopi. Oleh itu, pada tahun 1938 lahirlah Nescafe sebagai jawapan daripada misi yang telah dijalankan oleh Max Morgenthaler dan kelompoknya. Ia diambil dari 3 huruf awal Nestle iaitu NES dan diakhiri dengan cafe. Jadi disebabkan itu tercetusnya nama Nescafe yang memberi satu sinar yang baharu dalam industri kopi, terutamanya kepada mereka yang penggemar kopi. Kemudian saya akan menerangkan tentang beberapa ciri-ciri Nescafe. Antara ciri-cirinya adalah aromanya yang lain daripada yang lain serta kenikmatan rasanya seperti kopi yang sebenar. Jadi, detik pagi terasa lebih indah apabila dinikmati bersama kopi kegemaran rakyat Malaysia, termasuklah mereka yang gemar dengan kopi. Seterusnya, saya juga merupakan seorang pencinta kopi dan saya lebih memilih untuk minum kopi Nescafe. Kemudian, kini Nescafe klasik yang telah diperbaharui telah menggunakan biji kopi Arabica dan Robustanya yang dipanggang secara berasingan untuk mewujudkan aroma dan rasa kopi yang sebenar bagi menjadikan ia sebagai kegemaran rakyat Malaysia. Selain itu, Nescafe juga ia mempunyai campuran yang khas yang diperbuat daripada biji kopi Arabica dan Robusta. Okey, sebelum kita menerangkan secara terperinci tentang ciri-ciri kopi, kita juga perlu tahu apakah itu biji kopi Arabica dan apakah biji kopi Robusta. Okey. Biji kopi Arabica ia memiliki satu bentuk bulat yang lebih panjang dan ia mengandungi kafein yang rendah, iaitu 0.8 sehingga 1.4%, sehingga rasanya tak terlalu manis
dan ia sangat sesuai untuk mereka yang penggemar kopi yang kurang manis. Manakala biji kopi Robusta ia mempunyai bentuk biji kopi yang bulat dan besar, kemudian tahap kafein lebih tinggi antara 1.7 sehinggalah 4%, sehingga rasanya lebih pahit. Malah ia juga memiliki aroma yang lebih cenderung kepada coklat dan ada juga sedikit-sedikit rasa kacang-kacangan, dan yang pasti harganya lebih murah. Oleh itu, sudah pasti apabila biji kopi yang murah akan mengeluarkan produk Nescafe yang harganya mampu milik dan ramai orang dapat membeli dan merasai keenakannya. Di samping itu, dari semasa ke semasa, produk Nescafe ini sentiasa ingin memenuhi permintaan pengguna dengan menghasilkan pelbagai perisa-perisa terbaru yang mengikut keinginan pengguna. Hal ini bertujuan supaya orang ramai dapat memilih Nescafe mengikut cita rasa mereka walaupun mereka bukannya penggemar kopi. Antara perisa kopi Nescafe yang terbaru adalah kopi latte, tarik kau, mocha, americano dan banyak lagi. Nescafe juga mengeluarkan pelbagai jenis dan bentuk. Antaranya ada yang jenis dalam bentuk tin dan juga dalam paket yang perlu kita bancuh. Bagi pendapat saya, produk Nescafe ini ia merupakan satu produk yang mesra pelanggan kerana walaupun ia merupakan kopi tetapi masih tetap dapat menghasilkan pelbagai perisa-perisa yang dapat menarik ramai pengguna untuk membeli dan merasainya dengan kesenangan dan keseronokan. Selain itu, dari segi harga juga tidak terlalu mahal kerana semua orang mampu membelinya dan mudah didapati di mana-mana sahaja, kedai, pasaraya dan juga dalam talian juga pun kita boleh dapati. Sebagai contohnya di Shopee, di platform Shopee, Lazada dan ada juga website-website yang disediakan untuk membeli produk Nescafe ini. Di samping itu, hasil dari kajian yang saya buat tentang produk Nescafe ini, saya mendapati bahawa setiap keluaran kopi Nescafe pasti akan diberitahu secara terperinci tentang tujuan kopi itu dihasilkan dan dikeluarkan. Okey, bagaimana Nescafe ini telah mengubah sikap saya? Nescafe ini ia mengubah sikap serta perspektif saya bahawa produk Nescafe ini mengeluarkan produk mengikut cita rasa orang ramai termasuk saya sendiri. Ia juga mengubah pemikiran saya bahawa rasanya juga seperti kopi premium dengan harga yang mampu milik berbanding dengan kopi yang memangnya rasanya premium namun harganya hanya boleh dibeli oleh golongan-golongan yang berduit dan golongan-golongan yang kaya saja, sepertinya kopi jenama Starbucks. Dan ia juga dapat mengubah sikap saya agar memilih produk Nescafe sebagai keutamaan apabila saya ingin minum kopi. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.